Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik Ibni Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Waddaullah, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah berkenan berangkat ke majlis bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak David dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah diadakan di Kubah Makam Diraja. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua selaku Ahli Jemaah Tadbir Yayasan. Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jar Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi lembaga pengarah yayasan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku timbalan pengerusi lembaga pengarah yayasan. Bacaan surah Yasin, tahlil dan doa arwah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Hatib Datuk Paduka Awang Haji Metasan bin Haji Tahir. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dulian Teramat Mulia kemudian menjurus aing asah-asahan ke atas makam almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Kementerian Kesihatan mengadakan majlis bertadarus Al-Quran sempena bulan Ramadan. Majlis diadakan di Surau As-Salam, Hospital Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Tutong. Rombongan bertadarus diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Juga diadakan bacaan tahlil dan doa arwah diikuti penyampaian derma kepada 4 anak yatim daripada warga kaki tangan hospital berkenaan. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD dan anak-anak syarikatnya mengadakan majlis tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Antara yang menyertai rombongan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD dan Syarikat Takaful Brunei. Kira-kira 250 orang menyertai majlis berkenaan. Majlis bertadarus malam-malam bulan Ramadan di Istana Nurul Iman diteruskan lagi malam tadi dengan penyertaan dari Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Hadir Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pengisian majlis tazkirah bertajuk Hidupkan Bulan Ramadan dengan Asma'ul Husna, Ar-Rahman yakni Yang Maha Pemurah dan Tadarus Al-Quran.
Juga hadir Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Bagi jemaah perempuan, majlis serupa diadakan di bilik berasingan Istana Nurul Iman. Hadir Pengiran Datin Paduka Syazainah binti Pengiran Datuk Paduka Syarifuddin, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Festival Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS Brunei 2026 edisi Ramadan dilancarkan oleh Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB. Festival menyediakan akses pasaran berstruktur, peluang jualan dan rangkaian ekspor bagi PMKS Brunei. Diadakan di Setia Point, festival dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi LKEB. Festival yang berlangsung sehingga 1 Mac itu menghimpunkan lebih 140 perniagaan tempatan merangkumi pelbagai sektor termasuk makanan dan minuman, fashion, penjagaan diri, rumah dan gaya hidup, perkhidmatan dan jenama yang baru muncul. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD melancarkan Bazar Eko Ramadan BIBD di Taman Mahkota Jebeli Emas, Bandar Seri Begawan. Diadakan bersempena ulang tahun Hari Kebangsaan ke-42. Acara melibatkan lebih 40 perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Selain mempromosikan transaksi tanpa tunai, bazar yang berlangsung sehingga 15 Mac itu juga menyediakan ruang untuk bersungkai dengan kenangan nostalgia berkongsi makanan. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan berita selanjutnya. Auda ingin mengurangkan bil elektrik, ingin mengetahui bagaimana? Mudah saja. Gunakanlah panel solar dan sertai program net metering. Tapi bagaimanakah panel solar menghasilkan tenaga? Apabila matahari bersinar, panel solar yang dipasang akan menghasilkan elektrik yang Auda perlukan dan sekaligus membantu Auda menjimatkan bil elektrik setiap bulan. Tetapi bila solar panel Auda disambungkan dengan program net metering, Auda bukan sahaja dapat menjimatkan bil elektrik tetapi juga mengurangkan jejak karbon, menjimatkan penggunaan tenaga dan seterusnya menyumbang kepada persekitaran yang lebih bersih. Bagaimanakah program net metering boleh membantu Auda? Program net metering adalah satu sistem yang menghubungkan panel solar Auda dengan grid elektrik. Ianya merupakan inisiatif yang disokong oleh kerajaan yang membolehkan Auda untuk menjadi pengguna dan penyumbang tenaga. Pada masa yang sama, menggalakkan penggunaan tenaga bersih. Di siang hari apabila matahari bersinar, panel solar Auda menghasilkan elektrik yang Auda perlukan. Manakala jika ada lebihan tenaga yang tidak digunakan, ianya akan mengalir kembali ke grid dan menjadi kredit kepada Auda atas tenaga yang Auda sumbangkan. Manakala pada waktu malam, ketika panel solar Auda tidak menghasilkan tenaga elektrik yang Auda perlukan akan dibekalkan daripada grid. Program ini dapat digunakan oleh semua orang dan merupakan salah satu kunci kepada masa depan yang lebih hijau. Itulah program net metering secara ringkas. Sertai inisiatif kerajaan ini dan beralih kepada tenaga solar sekarang. Dan marilah kita bersama-sama mencipta masa depan yang lebih cerah dan bersih ke arah merealisasikan Wawasan Brunei 2035. Kementerian Hal Ehwal Agama meneruskan majlis tadarus dengan mengunjungi Masjid Kampung Sungai Teraban. Rombongan diketuai oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis didahului dengan tadabbur Al-Quran yang disampaikan oleh Awang Haji Mazni bin Haji Osman, Dai Bertauliah Majlis Agama Islam Brunei.
Juga diadakan bacaan tahlil dan doa arwah. Juga mengadakan majlis tadarus Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Kokurikulum, Jabatan Pendidikan Khas dan Pusat Keusahawanan Inovasi. Majlis berlangsung di Masjid Perpindahan Kampung Mata-Mata Gadong. Hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Majlis juga diisikan dengan sembahyang fardu zuhur berjemaah diikuti dengan penyampaian sumbangan wakaf. Majlis merupakan salah satu aktiviti tahunan Kementerian Pendidikan beserta jabatan-jabatan di bawahnya bagi menyemarakkan bulan Ramadan. Dalam usaha mempergiatkan dakwah kepada para mu'alaf di daerah Brunei dan Muara, rombongan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama lewat petang kemarin mengadakan Majlis Tadarus Al-Quran. Majlis berlangsung di Rumah Kegiatan Agama Kampung Babuluh. Rombongan yang terdiri daripada warga bahagian kajian dan penerbitan serta urustia penerbitan Tafsir Mushaf Brunei Darussalam diketuai oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis diselanjurkan dengan berbuka puasa dan sembahyang fardu maghrib dan isyak serta sunat tarawih serta witir berjemaah. Majlis antara lain bertujuan memupuk penghayatan saudara-saudara baru terhadap kelebihan bulan Ramadan melalui penglibatan dalam aktiviti keagamaan seperti membaca Al-Quran, berzikir dan mendengar tazkirah. Acara Letup Lebaran kembali dianjurkan sebagai platform utama menghimpunkan usahawan tempatan di bawah satu bumbung sekaligus memudahkan orang ramai mendapatkan keperluan hari raya sepanjang bulan Ramadan. Ia bukan sahaja memberi peluang kepada usahawan menjana pendapatan tambahan, malah membantu mempromosikan perniagaan tempatan melalui pendekatan pemasaran yang lebih strategik dan berterusan. Dikendalikan oleh Battle Pro Marketing and Management Services, acara diadakan sehingga Ahad ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Untuk this year, our vendors dalam 100 lebih and majoritinya adalah usahawan-usahawan tempatan kita ni lah. Kanjak-kanok untuk kanak-kanak dari umur setahun sampai umur 10 tahun, orang tua pun boleh makai. Pineapple morsels dan ia punya flavor ada original yang sebenarnya, selepas itu dipelbagaikan. Ada pelbagai cara Melayu ditawarkan, songkok, even songkok tenunan, dan juga baru ini saya lihat ada sinjang tenunan. Sanang, macam-macam ada, and then untuk persediaan raya pun semua ada. Selaras dengan kemahiran yang dipelajari, 28 pelatih pusat pembangunan belia mengendalikan projek infak kepada orang yang berkeperluan khas dan orang kurang berkemampuan. Ia merupakan projek akhir belia yang dikendalikan oleh jurusan seni kulinari, masakan dan pastri. Majlis penyerahan sumbangan diadakan di Masjid As-Salam, Kampung Junjungan. Penyediaan hamper hari raya bertujuan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran masing-masing dalam bidang pastri dan memberikan kepada orang ramai mengenai para pelatih kursus pastri yang berkualiti dan berdaya saing. Ia juga merupakan salah satu inisiatif program komponen amali pendidikan sivik dan kewarganegaraan yang memerlukan penglibatan pelatih secara berkumpulan. Bahagian Penguatkuasa Undang-Undang melaksanakan 2 operasi kakas di bawah Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan menyasarkan beberapa lokasi di negara ini. Semasa operasi di Rumah Kebun di Mukim Pengkalan Batu,
5 orang warga negara asing diperiksa dengan seorang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih masa setelah PAS Immigration mansuh. Sementara operasi yang disasarkan di bilik-bilik sewa di Mukim Kilanas, 9 orang warga negara asing diperiksa dan 5 daripadanya telah ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Individu tersebut dipercayai tinggal lebih masa setelah PAS Immigration mansuh dan bekerja menggunakan PAS lawatan.